Assalamualaikum dan selamat petang saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Osman Mat Yusof, rakan-rakan ahli kongsi saya dan juga kepada semua pelajar yang berada di bilik persidangan ini. Dan dalam kursus perancangan dan pengurusan projek SBW 301 ini kami ingin membuka perniagaan iaitu sebuah kedai dobi yang dinama kedai dobi mesra. Di sini telah pun disenaraikan antara nama rakan-rakan kongsi kami. Saya persilakan Encik Johari bin Hamdan, Encik Nurhafizan bin Hussein dan Encik Wan Mariani binti Marzuki. Kita pergi kepada pengenalan. Seseorang yang ingin membuka perniagaan dobi saya rasa perlu menunjukkan minat untuk menceburi perniagaan ini, dan mereka boleh membuat keputusan yang bijak sama ada ingin menceburi perniagaan ini dan jenis serta bentuk perniagaan yang ingin didirikan. Dan juga mereka perlu membuat perancangan yang teliti dan menyeluruh bagi mengurangkan risiko perniagaan gagal, dan juga membantu bakal pengusaha mendapat bimbingan dan panduan yang sewajarnya apabila menemukan perniagaan dobi. Dan akhir sekali membantu pengusaha menjalankan perniagaan dengan betul serta mengawal dan mengawasi perniagaan secara terperinci. Jadi kami merasakan bahawa kami telah pun memiliki keempat ciri ini, dan kami merasakan adalah amat wajar sekali kami membuka perniagaan jenis dobi ini. Kenyataan masalah Sibuk untuk mencuci pakaian, jauh daripada penginapan, risiko kemalangan jalan raya. Okey, sibuk untuk mencuci pakaian. Ramai pelajar terutama pelajar USM yang sibuk dengan kuliah mereka, tutorial mereka. Jadi mungkin mereka mempunyai masa yang kurang untuk mencuci pakaian. Jadi mereka akan menghantar pakaian ke kedai dobi dan jauh daripada penginapan. Lokasi kami adalah di Desa Siswa Tukul. Jadi sebuah premis yang baru Jadi kurang kemudahan di sana, dan kami merasakan adalah amat strategik untuk membuka perniagaan di situ. Risiko kemalangan jalan raya. Ni student-student USM ada yang akan melintas jalan raya apabila ingin masuk ke kawasan kampus induk Jadi mereka akan melintas. Jadi ini sekiranya kami membuka perniagaan kami dan ini dapat mengelakkan daripada risiko kemalangan jalan raya. Misi kami yang pertamanya mengaplikasikan teori secara praktikal, mengenal fungsi-fungsi dalam sesuatu organisasi, meningkatkan daya saing, diversiti iaitu kepelbagaian perniagaan di USM, mengutamakan kepuasan pelanggan, dan juga kami yakin akan memberikan layanan yang adil dan saksama. Objektif projek kami adalah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum Sebab saya yakin semua pengusaha inginkan keuntungan yang maksimum. Begitu juga untuk kami. Selain daripada itu, matlamat kami, objektif kami adalah untuk memenuhi keperluan pengguna, meluaskan pasaran, mengatasi masalah pelajar-pelajar tadi itu, dan juga bersaing dalam perniagaan. Faedah yang akan kami perolehi hasil daripada pembukaan kedai dobi ini ialah kami mendapat pengalaman dan daripada itu dapat merapatkan hubungan erat antara ahli projek. Sebab sebelum ni pun saya kurang mengenali rakan-rakan kongsi saya ni, tapi setelah kami bekerja bersama-sama akan dapat merapatkan lagi hubungan erat antara kami. Dan daripada itu kami ingin mengawal keuntungan, mewujudkan peluang pekerjaan apabila kami tamat pengajian nanti, memenuhi keperluan masyarakat, dan membangun dan memperkembangkan ekonomi di kawasan terbabit iaitu di Desa Siswa Tukul. Di sini ditunjukkan lokasi lokasi Desa Siswa Tukul. Kalau anda dapat lihat di sini yang berwarna biru ini adalah lokasi kami iaitu kedai dobi mesra. Di sini adalah blok E, blok F, Desa Siswa Tukul, dan di hadapan ini adalah Jalan Bukit Gambir, sebuah jalan raya besar yang seringkali digunakan oleh pelajar USM untuk melintas jalan Seterusnya. Lokasi. Ini adalah pendalaman kedai kami. Kalau dapat lihat di sini adalah mesin-mesin yang berwarna biru dan merah ini. Di sini kami letakkan pakaian
pakaian kotor yang tidak dicuci. Di sini adalah perabot-perabot serak-rak yang akan digunakan untuk melipat pakaian ataupun untuk pakaian yang telah dicuci untuk dibeli. Dan ini adalah kaunter bayaran ya, untuk pengambilan baju-baju mereka. Dan telefon untuk memudahkan urus niaga kami. Okey, secara umumnya terdapat 3 jenis bentuk perniagaan ya. Perniagaan lobby yang dimaksudkan di sini ya. Terdapat 3 jenis, iaitu pusat pengumpulan, perniagaan safari lengkap, perniagaan lengkap sepenuhnya atau kelengkapan penuh. Ya. Kami telah pun memilih ya, jenis perniagaan safari lengkap, iaitu kami menjalankan ya, urus niaga jenis mencuci, mengering dan menggosok. Ya, itu adalah safari lengkap. Kerana modal kami pun adalah tidak begitu besar ya, kami tak boleh menjalankan urus niaga jenis perniagaan lengkap sepenuhnya. Kajian pasaran ya. Lokasi kami di Desa Siswa Tekun, iaitu sebuah kawasan baru yang baru saja dibuka. Di sana terdapatnya rumah-rumah baru dan juga lot-lot kedai yang baru dibuka. Terdapat persaingan dalam pasaran. Memang kami terdapat persaingan dalam pasaran ya, tetapi agak jauh lah daripada lokasi kami. Setakat ini telah terdapat dua jenis dua kedai lobby ya, iaitu di Fajar Bakti dan juga di Sungai Dua. Jadi kami merasakan bahawa kedudukan lokasi kami ini adalah bersesuaian. Dan sasaran utama kami adalah pelajar di Desa Siswa Tekun dan staf-staf USN sendiri. Kerajaan pasaran kami ya, yang pertamanya terletak berhampiran kafeteria. Potensi pasaran yang besar ya, kerana di Desa Siswa Tekun sendiri terdapat lebih 7,000 orang pelajar ya, dan dianggarkan ya, pelanggan akan semakin bertambah apabila 2 lagi desa siswa baru yang akan dibuka, iaitu Desa Siswa Sarjana dan Restu pada semester hadapan. Dan kami percaya kami akan dapat meraih keuntungan yang lebih dan kurang persaingan daripada pusat lobby yang lain ya, iaitu di Fajar Bakti dan juga di Sungai Dua. Kurang masa untuk mencuci pakaian, saya minta maaf ya, terutamanya lelaki ya. Keperluan projek, penyumbang modal ya. Kami mendapat modal ya daripada pinjaman bank BCB, iaitu tabung usaha baru ya, iaitu berjumlah 50,000, dan sumbangan daripada rakan kongsi iaitu 20,000 seorang. Dan apabila ditambahkan semuanya, jumlah modal kami adalah sebanyak 130,000. Perancangan kewangan dan belanjawan ya. Kepentingan belanjawan ni adalah amat penting sekali ya, untuk menentukan hala tuju syarikat kami ya, dari segi urusan perancangan, dari segi kawalan, koordinasi bahagian iaitu hubungan antara bahagian-bahagian, dan motivasi dengan pembekal dan pelanggan. Okey, anggaran belanjawan projek kami terbahagi kepada 2, iaitu kos tetap dan kos berubah ya. Kos tetap ni melibatkan kos yang tidak berulang lah ya, dan juga kos berubah. Dan anggaran kos permulaan projek kami melibatkan kos barang yang fizikal, iaitu mesin-mesin lah. Okey, anggaran belanjawan projek kami ya. Kami telah menganggarkan tahap jualan kami, iaitu bilangan pelajar kita darabkan dengan perbelanjaan sebulan, darab dengan bahagi dengan bilangan pengusaha. Jadi kami menganggarkan ya, sebanyak 1/3 pelajar daripada 7,000 pelajar di Desa Siswa Tekun yang akan menggunakan perkhidmatan kami, dan ya, merata ya, mereka membelanjakan ya, wang mereka untuk perniagaan, untuk melobi di pusat pakaian kami ialah RM5. Jadi kita bahagikan dengan 1, sebab terdapat 1 je pengusaha di Desa Siswa Tekun yang menjalankan perniagaan jenis lobby ya. Dan kami mendapat ya RM11,667 sebulan. Di sini adalah tahap jualan ya, anggaran jualan dan kos operasi. Kita ada kos tetap, sewa kedai 450, gaji pekerja 7,000, insurans 100,
Jadi jumlah kos tetap kami adalah RM7,550. Kos berubah kami serbuk pencuci dan pelembut fabrik, gas, elektrik, air, penyelenggaraan mesin, plastik bungkusan dan lain-lain. Jadi jumlah kos berubah kami bila kita tambahkan dengan kos tetap dan kita anggaran jualan kita, dan kita dapat lebihan jualan atas perbelanjaan iaitu RM550. Promosi dan hiasan dalaman. Okey, kami menggunakan penyebaran risalah, spanduk atau banner, internet dan harga pengenalan, juga hiasan dalaman. Okay, di sini adalah ruang dalaman syarikat kedai kami. Kami akan meletakkan mesin-mesin di kawasan ini. Sumber air. Okey. Struktur pembahagian kerja. Okey, di sini kita ada pengurus besar Johari bin Hamdan, pengurus pemasaran Saudari Nur Hamizan binti Hussein, dan pengurus pentadbiran Wan Mariani binti Marzuki, dan saya sendiri selaku pengurus kewangan Siti Fatimah binti Ali. Dan apa yang menarik tentang kumpulan kami ialah walaupun kami memegang jawatan sebagai pengurus, tetapi kami juga merupakan pekerja di kedai kami. Keperluan sumber kami adalah modal, iaitu kami dapat daripada pinjaman bank, sumbangan daripada rakan kongsi, lesen, kami telah pun pergi mendaftar syarikat NPPP dan KWSP serta Perkeso. Peralatan dan kelengkapan air, kami mendapat subsidi sebanyak RM30 sebulan kerana kami membuka perniagaan kami di USM. Jadi USM memberi kami subsidi RM30 sebulan untuk air. Elektrik sebanyak RM700 sebulan. Bil telefon RM150 sebulan. Mesin, kami ada mesin mencuci, mesin pengering dan mesin menggosok. Juga kami gunakan sabun Clorox Softland dan plastik. Okey, aktiviti yang dilaksanakan kita ada 12 aktiviti. Yang pertama, pencarian rakan kongsi, mencari idea projek, cari lokasi, perubahan pendaftaran syarikat, menguruskan urusan pinjaman bank, pendaftaran KWSP dan Perkeso, membuat survey mesin dan peralatan kedai, mengubah suai kedai, membeli mesin dan peralatan kedai, memasukkan mesin dan peralatan ke kedai, membuat promosi, dan akhirnya kami bersedia untuk memulakan perniagaan. Ini adalah jadual-jadual kritikal kami. Seterusnya, di sini adalah rancang perangkaian. Dan kami telah pun menunjukkan jalan kritikal kami sini. Okey, strategi pemasaran kami adalah campuran pemasaran, harga, tempat, promosi dan produk. Okey, kami telah pun melakukan pemerhatian dari segi harga, harga yang sesuai dan sepadan untuk kami gunakan, iaitu kami telah pun untuk 1 kilogram baju adalah sebanyak RM5. Dari segi tempat kami yang bersesuaian, promosi yang telah kami gunakan, dan juga produk kami, iaitu kami menawarkan perkhidmatan. Dan akhir sekali penutup harapan kami agar projek kami berjaya dilaksanakan dan kami percaya untuk berjaya seharusnya kita memerlukan usaha yang gigih dan inisiatif yang tinggi. Okey, sekian, terima kasih. Okey, kita jumpa di kedai kami. Terima kasih.